Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan cuba untuk buat full installation MacBook Air. Okey. So, kita akan buat A to Z installation. Kaedahnya ialah di mana kita akan buat OS installation balik. Dan model ni kita kena check dulu di belakang. Kalau kita lihat dekat bahagian belakang ni ada model dan EMC. So, kalau anda lihat kat sini, okey, anda boleh nampak model dia, nampak 1466 EMC 2559. So model ni ialah MacBook Air tahun 2012. So 2012 ni MacBook dia boleh kita upgrade sampai highest OS adalah Catalina. Tapi the best OS yang kita nak install pada dia ialah High Sierra saja. Dan kita juga akan install software-software lain macam Adobe, iMovie atau Filmora ataupun Microsoft Collection. So yang ini pun kita akan tunjukkan step by step nanti. Okey. So model dah tahu. So pertama sekali yang kita perlu buat ialah kita kena pastikan kita plug kita punya power. Okey. Biasa kita akan check dulu dekat di bahagian power ni, takut ada biasa dawai kokot yang bahaya tu. So kita akan cucuk dulu. Okey. And kita akan on plug and pastikan sepanjang proses installation ini anda punya plug berpasang, maksudnya MacBook anda di charge. Okey. Seterusnya kita akan plug kita punya USB. Yang ini kita dah ada kita punya installer. So kita akan masukkan dekat dalam kita punya USB port. Dan kita akan on button and tekan button option tanpa lepas. Okey. So dia akan keluar macam ni. So ini kita punya storage OS kita. Yang ini adalah kita punya EFI boot, iaitu kita punya installer. So seterusnya daripada sini ialah kita akan pilih EFI boot. Okay, tunggu. Alright. Okay, bergantung kepada storage anda, tahun laptop. Ada masanya cepat, ada masa yang lambat. Supaya durasinya tak terlalu lama, anda boleh klik subscribe, jangan lupa. Dan kita akan lanjutkan video kita ke step seterusnya. Okey, kita dah masuk ke OS, macOS Utilities. And tahun 2012, biasa orang tanya saya apakah OS terakhir dan tertinggi yang sesuai untuk laptop ini di-upgrade. Saya cakap Catalina. Okay? So Catalina sesuai untuk dia, tapi bergantung pada RAM lah. Kalau you punya space 256, 8GB, you boleh pergi ke Catalina. Tapi kalau you punya RAM 4GB, space 128, saya cadangkan anda berada dalam High Sierra. Dan semua model bagi MacBook Air tak boleh kita upgrade sebab embedded dekat board. Hanya storage saja boleh di-upgrade. And storage bagi model-model ini agak mahal jika nak dibandingkan model 2.5 sebab dia menggunakan special SSD. Okey, so langkah seterusnya yang kita nak ialah kita kena format kita punya storage kita. So kita klik pada this utility. Okay. Then kita pergi pada kita punya view ini. Saya nak tengok pada semua senang. Saya show all device. Okay, ini kita punya
storage kita, iaitu Apple SSD 128 eMedia. Okey. So saya akan klik dia kat sini, biasanya ditandakan sebagai internal. Okey. Dan kita akan lihat dekat sini adalah kandungan dia 128. Jadi dalam segi saiz sebenar ialah 121 saja. Alright. Okey. So dan dia adalah jenis solid state type solid state. So kita akan, biasa kalau anda technician, kita akan buat first aid dululah. Takut kadang-kadang kita dah format dia tak jadi. Ni kira hard disk dalam keadaan baik lah. Dia punya respon, kalau terlalu lama berarti something wrong dengan hardware ataupun storage kita. Sepatutnya dia cepat. Ok, so kita boleh klik erase. Biasa dekat sini kita boleh bagikan nama bagi storage kita. So kita tulis sini MacBook Air lah senang. Ok, and then kita pakai macOS. Ok, extended journal dan GOID partition map. Ok, so just click erase. Ok, tunggu hingga selesai. Biasanya kalau storage kita dalam keadaan elok, condition dia elok, dia cepat. Ok, kalau storage kita bermasalah, dia akan ambil masa lah. So untuk tidak durasi ini terlalu lama, saya akan tinggalkan di sini dulu, dan kita akan lanjutkan video ni nanti. Ok, kita baru saja selesai kita punya formatting. Selalunya dalam keadaan macam ni. Ok, sekiranya tak berjaya, anda kena check anda punya storage SSD dan mungkin bahagian-bahagian lain yang ada pada board. Ok, sekiranya anda berjaya installationnya. So kita ni adalah dia punya proses apabila formatting ni berjaya dibuat. Ok, this is the size dia, dan anda boleh tutup. Bahagian seterusnya ialah kita perlu menukar tarikh, sebab High Sierra ni kalau tak silap saya 2019 is Catalina, 2018 adalah Mojave, dan 2017 adalah High Sierra. So saya perlu menukar code timer sebab laptop ni dia dah detect timer terkini. Jadi kita takut bila kita nak buat installation dia tak berjaya biasanya. So ada setengah kawan-kawan kita bila dia terus nak buat install, ok, saya tunjuklah, dia tak berjaya installation dia. Ok, so kita klik, tunggu dia masa sikit proses dia. So dia jadi macam ni. This copy of the install macOS High Sierra application is damaged, could be used to install macOS. Kesan dia sebab kita punya date and time adalah date and time semasa pada hari video ni dibuat ialah pada 24 November tahun 2020. So apa perlu kita buat? Kita kena ubah terminal date dia. Ok, ini bukan sebab OS anda, installer anda rosak. Anda kena pergi ke satu step lagi. Ok, seterusnya kita akan aktifkan utilities sebab kita nak ubah date and time. Ok, so dekat sini anda boleh typekan date 0523. Ini timer, ni sebenarnya tarikh 23 hari bulan 5. Ini pula timer. Dua 2143. Ini timer. Kita punya waktu, time. Dan kita ada 2018. Okey, 2018 ni tahun. Kita boleh gunakan tarikh pada 2018
Biasa ada juga kita set sebagai 2017, 2019 is Catalina, 2018 Mojave, and 2017 adalah kita punya High Sierra. Dan High Sierra ni sepatutnya 2018, 2017, 2018 pun anda boleh buat. Okey, klik enter. Dan anda nampak tadi 23 hari bulan 5 2018. Okey. Dan anda boleh tutup dia. And terminal ni anda boleh quick dia dulu. Alright. Okey, sekarang kita nak masuk installation. Pastikan kita punya charger kita berpasang, MagSafe kita, dan pastikan ada simbol charging. Okey. Dan baru kita klik kepada kita punya install. Okey. Alright. Continue. Okey, anda kena tunggu. Okey. Dan anda boleh pergi memilih button continuous. Kita punya OS ialah High Sierra. Okey. This is an agreement, boleh baca lah. Kalau tak, klik agreement saja. Agree. Then agree. Okey. Pilih anda punya SSD. Ini anda punya SSD, ini pendrive. Okey. Yang ini pendrive. Jangan pilih ini pula. Ini pendrive kita. Ini kita punya SSD yang kita dah letakkan dalam kita punya body kita yang ada sekarang. Dan kita dah format dah tadi. And klik install. Okey. Proses ni ambil masa yang lama. Anda perlu pastikan sekali lagi, pastikan charger berpasang, MagSafe berpasang, dan ada indikator charging tadi. So kita akan tamatkan durasi video kita di sini dan kita akan sambung selepas ni. Okey, kita dah sampai ke peringkat selesainya installation kita. So dekat sini kita kena saya letakkan M for Malaysia. Saya akan try untuk register country saya, Malaysia. Okey. Okey, klik continuous. Yang ni saya tak decide lagi. Saya just klik continuous ya. Okey. Okey, klik betul-betul sehingga butang dia loading. So kita kena tunggu lagi. And saya stop dulu video kat sini. Nanti kita akan sambung semula. Okey. Sekarang ni saya nak kena set saya punya wifi. Untuk permulaan ni saya tak set lagi. Saya just klik continue dulu. Dan just klik continue lagi. Proses ni kebanyakannya kita nak aktifkan kita punya macOS High Sierra dulu. Wi-Fi ni saya buat setting biasanya last lah. Mudah untuk saya sebab saya perlukan installation semua perisian yang ada. So saya lebih suka untuk offkan dulu Wi-Fi, dan bila semua dah siap baru saya akan aktifkan dia. So sini pun okey, data and privacy. So kita klik continue. I don't transfer any information now. Okay, term and condition, just agree saja. And just klik agree. Okay, dekat sini anda boleh letakkan nama user anda. So saya akan letakkan nama user saya. Okay, so kat sini nanti saya akan sambung. Saya off dulu sebab saya nak kena check nama user saya. Pendrive, iaitu kita punya macOS installer tu masih lagi kita cucuk pada USB port dia. Biasa dekat dalam desktop dia ada dia punya ni lah indicator menunjukkan folder yang aktif. And most of the folder kita tulis itu install macOS High Sierra. Okey, dekat dalam ni pendrive yang saya jual dibekalkan juga beberapa perisian. Biasa perisian kat dalam ni berbeza-beza mengikut keperluan lah.
Ini customer ni minta Prisian ni, jom kita masukkan lah. Cuma saya nak minta, sebab memandangkan kita menggunakan pendrive, saya takut kebolehan dia mengaktifkan installation tu lambat. Saya minta copy sekali lagi ke dalam kita punya desktop. Okay, saya minta anda copy semua Prisian ni dalam desktop, dan kita run dalam kita punya SSD storage, bukan melalui pendrive. Sebab saya takut performance dia tak cantik dan menyebabkan installation kita slow, dan ada ketikanya installation tu hang. Dan kadang-kadang dia nak extract, saya takut dia extract, dia akan extract dekat dalam pendrive, yang ini ambil masa. Jadi lebih baik kita tarik and copy dia sebentar, sebab tempoh masa untuk copy dia pun sebenarnya sekejap saja. Okey, ini besar ni file saya bagi, hampir 8.81 GB. Installer yang kita ada. Yang ini kita ada Acrobat DC, kita ada Illustrator, kita ada Lightroom, kita ada Photoshop, kita ada Filmora dan Office Collection 2019. Okey, kita tak nak video ni terlalu lama, kita akan sambung selepas copy proses ni selesai. Kita akan sambung lepas ni. Okey, kita sambung macam mana nak buat installation. Pertama sekali kita akan aktifkan kita punya Microsoft. Semua installation ni belum lagi diaktifkan dia punya Wi-Fi. Kalau kita tengok sini, date and time pun masih lagi date and time 2018. Sebab itu saya kata Wi-Fi ni akan dibuat kemudian. Okey, fokus dekat sini. Okey, saya dah letakkan, saya dah extract, klik 2 kali je. Dan kita akan install, ambil ini terlebih dahulu. Ini Office 2019 Yes, kita akan minta anda klik continue. Okey. Klik saja agree. Okey, location dia dekat dalam MacBook Air kita. Anda kena ingat password anda sendirilah, ini laptop ni Okey. Alright, so installation bagi Microsoft ini ambil masa juga. Jadi untuk tidak melibatkan durasi yang terlalu panjang, saya stop setakat ini. Anda kena tunggu hingga ia selesai. Okey, kita dah buat installation dan selesai. Kita klik close dulu. Okey, next kita akan tengok. Okey, kalau keluar macam ni, biasa saya akan tutup dah. Update dia semua saya akan tutup, turn off. Okey, try again ni, kita akan turn off semua. Okey. Alright, next kita akan buat patch license. Okey, tunggu. Okey, masukkan password. Nah, juga kita kena tunggu sehingga installation selesai. Okey, most of the installer ni bila dia dah siap, dia duduk dekat dalam dia punya Finder, dan pergi pada application. So dia dah ada dekat dalam ni. Okey. Sorry guys, saya tak ada tripod. Belum beli lagi, nanti kita belilah Ada banyak lagi video nak buat. Okey. So, untuk get start ni biasa saya akan skip sign in, dan anda boleh pakai dah Microsoft 2019 anda. Okey, boleh Okey, nanti kita tunjuk final installation lah, sebab banyak lagi kita nak kena buat. Okey. Okey, next installation kita adalah Filmora. Okey, kita cari Filmora film. This is a Filmora 9. Filmora 9. Klik dia, tunggu sebentar untuk kita buka DMG. Okey, pergi pada menu installation. Double klik dekat DMG. Tunggu juga. Okey, kat sini hanya perlu tarik. Ada setengah installer, dia kena install. Ada setengahnya kena tarik, click and drag. So, click and drag, tunggu sehingga dia selesai. Okey.
Okey, kita dah buat installation Filmora. Sekarang ni kita akan install 4 software Adobe. Adobe DC Pro, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom Classics dan Adobe Photoshop. Semua ni adalah versi 2020. So kita akan mula dengan Adobe DC Pro terlebih dahulu. Saya klik 2 kali DMG-nya. So okey, memang biasa memang lambat lah. Biasa memang lambat, ambil masa, anda kena sabar dulu, tunggu hingga selesai. And video ni saya akan tamatkan dekat sini dan kita akan sambung selepas ni. Okey, kita dah selesai buka DMG bagi Adobe version, Adobe DC Pro. So kita perlu klik pada bahagian ini, iaitu yang pertama. Okey, kita klik dulu 2 kali, kita buat installation dulu. Alright, klik continue. Okey. Dalam step ni anda kena ambil yang pertama dulu Jangan klik yang kedua ni. Yang kedua ni dia punya macam patch dia. Anda kena install yang pertama dulu, yang ini. Dan barulah yang ini. Okey. So, ini pun ambil masa yang lama. Saya terpaksa pendekkan videonya. Anda kena tunggu hingga selesai. Okey, installer kita selesai, installation kita pun dah selesai. So dia biasa macam ni. Okey, so anda boleh klik close full. Then klik pada yang kedua ni untuk kita patch dia. Sama juga. Installation software semua perlu tidak ada internet connection. Okey, juga tunggu hingga selesai. Lama ni, saya stop dulu video ya. Okey, kita punya installation Adobe DC pun selesai. Okey, kena ada 2 installation lah. Dua-dua ni mesti dihabiskan. Okey, next. Install kita punya Adobe Illustrator. Sama juga, double klik, tunggu hingga buka. Ini saya dah buka dah. Sebab nak cepat installation ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Double klik, klik install, tunggu kejap, masukkan password anda and klik OK. OK, then continue. OK, tunggu hingga selesai. Video ni saya tamatkan sebab durasinya akan jadi terlalu panjang. Okey, Adobe Illustrator kita akan selesai dengan paparan seperti ini. Okey, menandakan installation kita complete. Klik close. Dan saya boleh pergi ke installer seterusnya, iaitu double klik untuk Lightroom. Klik 2 kali, tunggu. Dan akan keluar pop-up Classics macam ni. Okey, sama juga. Double klik, klik install 2 kali, masukkan password anda, klik OK, tunggu sebentar dan klik continue. Anda kena tunggu sampai selesai dan durasi video ni pun saya akan pendekkan setakat ini saja. Okey, kita akan sambung lepas ni. Okey, installation Adobe Lightroom Classics selesai dengan paparan install complete seperti ini. Just klik close. Kita tutup semua. Okey. Okey, dalam part ni, okey, anda perlu untuk tarik dulu patch ni. Patch ni kita tarik dulu. Patch ni duduk dekat dalam Adobe Lightroom Classics. Sebenarnya patch ni ada dekat mana-mana folder pun. Tapi the best patch yang ada adalah version Adobe Z 5.2.5. So yang ini kita tarik di luar dulu, ada sebab je. Nanti kejap lagi kita akan sambung And kita akan sambung installation kita adalah untuk Adobe Photoshop pula. Sama juga, klik dulu 2 kali. Okey, tunggu hingga dia buka. Double klik kat sini. Sama juga, klik install. Masukkan password dan tunggu, kita boleh klik continuous.
Dan tunggu installation ini hingga selesai. Video ni juga saya akan tamatkan di sini untuk mengelakkan durasi terlalu panjang. Okey. Okey, installation Adobe kita selesai, Adobe Photoshop yang terakhir. So anda boleh tutup semua. Okey. Dan okey, installation kita semua dah siap. Sekarang ni adalah masa untuk kita patch installer kita. Saya klik 2 kali dekat Adobe Z2020 5.2.5. Okey, semua perkara ni dibuat tanpa internet connection. Saya ulang sekali lagi, tanpa internet connection. Offline okey, klik. Okey. Okey, root permission required. So klik OK dulu. Masukkan password dan tunggu hingga patch semua selesai. So bagi perisian Adobe, anda perlu melalui proses ini hingga selesai. Okey? Dan anda tidak boleh membuka perisian ini tanpa anda patch terlebih dahulu. Satu yang perlu diingatkan bahawa patch ini perlu ada dalam laptop anda. Sekiranya bila anda gunakan dan dia expire, anda boleh menggunakan patch yang sama pada masa-masa akan datang. Sekiranya anda mempunyai masalah dengan perisian ini tak boleh dibuka, semasa internet dihidupkan atau wifi dihidupkan, anda boleh padamkan dulu wifi anda dan guna perisian ini secara offline. Okey, dan sekiranya expired, anda boleh gunakan balik okey, patch yang sedia ada untuk kita aktifkan semula. Okey. Saya akan tunjukkan. Okey, seterusnya ialah saya akan tunjukkan bagaimana kita nak kemaslah ruang kerja kita. Ni perisian dah ada. And then yang ni semua kita nak eject dia. Jangan main terus tarik pendrive anda. Okey, kalau boleh eject dulu. Cara dia highlight dulu semua. Ni software-software installer anda yang ada di dalam folder ni Okey, yang ada di dalam folder ni. So anda boleh tap 2 jari. Okey. Untuk anda eject dia. Eject dia maksudnya kita akan tutup semua perisian ni lah. Okey. Next ialah anda boleh buka anda punya Finder. Kita boleh simpan file kita. Biasa orang nak simpan dekat dalam download. Okey, kita boleh simpan dekat dalam folder kita. Dan ambil semua file-file kita yang tadi, kita boleh masukkan ke dalam ni. Ini cara yang paling mudah lah untuk kita simpan kita punya installer kita. Okey, lebih baik anda buat dalam keadaan yang lebih teratur seperti ini. Okey, next, apa perlu anda lakukan ialah di mana sekarang ini kita dah buat installation secara lengkap. And saya akan tunjuk pula macam mana untuk kita buka perisian kita. Okey, kat sini kita dah ada Microsoft Word sebab tadi saya buka dia. Okey, saya double tap dan saya tutup dulu. Saya nak ajar macam mana nak tarik semua supaya ikon kita boleh dibuat, diletakkan di dalam panel-panel ni. So saya buka Finder balik, klik pada application. So ni adalah application yang telah ada. Okey, then kita akan aktifkan dia. Okey, kita ada Adobe DC. So kita boleh tarik semua perisian kita, letakkan dekat dalam panel. Okey, ada Adobe Illustrator. Okey, dan kita ada Adobe Lightroom. Dan kita ada Photoshop. Kemudian kita akan masukkan perisian lain. Kita ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. So yang ini kita akan tarik dia satu-satu. Okey. Sorry saya tak ada tripod untuk video saya kali ni. InsyaAllah video-video yang akan datang kita akan buat dengan tripod lah, senang. Susah sebenarnya nak pegang. Okey. Alright.
Kita ambil. Okay. Dan kita akan ambil ni, Microsoft Word. Dan kita ada Filmora. Present ni ada juga orang suka pakai iMovie, tapi bergantung pada anda lah. Anda boleh request pada saya, dan kita akan tengok pada spek laptop sama ada sesuai atau tidak lah, untuk kita berikan kepada anda. Okay. So macam biasa, present ni semua dah boleh diaktifkan. Anda boleh cuba satu-satu. Bagi Microsoft Office, memang untuk pertama kali bila anda aktifkan, saya dah aktifkan Microsoft Word tadi, jadi rasanya tak perlulah untuk Microsoft Word. Okay, kalau untuk Microsoft PowerPoint, so anda kena aktifkan. Pastikan anda skip sign in ni. Boleh start using the PowerPoint. Okay, dan anda tak perlu nak update Kalau ada kotak update tu boleh tutup lah. Okay, kadang dia keluar kotak update Okay, ni kita punya Microsoft PowerPoint pun dah okay. Saya quick dia. Kita nak try PC yang lain pula. Okay, kita nak try Microsoft Excel. Okay, sama juga, anda perlu sign in dia. Get start, sign in, start using. Okay, anda boleh tutup dia. Okay, saya nak close dia punya ni, quick dia punya application, Microsoft PowerPoint, Photoshop. Okay, anda boleh try Photoshop, Illustrator, DC Pro. Ni latest one Saya bukanya tanpa internet connection dulu. Ada orang kadang-kadang dah buka internet connection, dia minta sign in balik. Tu yang kadang-kadang ada masalah tu dekat installer. Jadi kita bagi balik patch tu balik. And then sekiranya dengan internet ada problem, anda pastikan gunakan present ni secara offline lah. Ada setengah case dia dah sign in. Bila sign in, mean dia terpaksa guna secara offline. Tapi boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Masih boleh pakai. Okay, sebab patch semua kita dah ada. Okay, so itu saja yang kita boleh berikan untuk proses installation lengkap semua present yang ada, iaitu Adult Collection CC. Kita ada Microsoft 2019 dan juga Filmora. Okay, bagi present macam Google, TeamViewer, and then kita ada VLC, anda boleh search melalui internet lah untuk download dia secara ni. Sebab kita tak bagi, sebab kadang-kadang version dia tu bertukar, kerap. Okay, dan part yang terakhir kita akan tunjukkan macam mana nak aktifkan balik Wi-Fi dan juga membetulkan balik timer kita. Dan ada lah beberapa setting-setting lain lagi. Okey, pada bahagian ini saya akan aktifkan balik Wi-Fi saya sebab saya nak membetulkan timer day and time. Saya akan setkan Wi-Fi saya. Okey, saya akan masukkan password saya. Kalau mobile, kena on dulu hotspot mobile. Okey, internet saya dah aktif. Saya boleh klik balik di bahagian ni. Saya boleh klik pada open date and time. Okey, so time zone ni kita biarkan terlebih dahulu dan dia akan set tu. So kalau macam ni dia dah set direct lah. So timer kita pun dah balik kepada tahun 2020. Okay, alright. And kita punya date and time pun dah aktifkan balik semula ke time yang betul lah. Okay. And ada juga perkara-perkara lain yang saya nak masukkan. Saya boleh letakkan sebagai show percentage. Dan kadang-kadang saya nak tambah sikit aksesori kat sini. Saya double tap, saya turn on, dia jadi wave macam ni. Ikut selera anda lah. Ok, bagi Chrome, bagi VLC, TeamViewer, apa-apa preset, anda boleh search melalui Safari.
Okey, dan anda boleh search dan download DMG code, DMG installer dia. Contohnya saya download VLC. So for Mac, so anda boleh ambil for Mac kalau nak player dia. Biasa kita dah biasa dengan VLC kan, so anda boleh gunakan ni, boleh download. Okey, saya tunjuklah bagi habis. Okey, VLC download. Okey, tunggu sebentar. Okey, anda juga boleh download Chrome. Ni saya guna Safari Okey, Chrome, Google Chrome. Ada orang nak Google Chrome, saya download juga. With Intel chip. Sebab Apple sekarang dah ada dia punya prosesor baru prosesor bawa Apple MacBook punya prosesor, Mac punya prosesor, bukan MacBook punya prosesor. Dan kalau anda ada masalah nak suruh saya dapatkan technical daripada saya boleh remote daripada jauh. So anda boleh type TeamViewer pun anda boleh download. Bagus ni, at least saya boleh remote kalau ada masalah. Okay, just tunggu. So tiga ni akan duduk dekat sini lah. Okay, so anda boleh install satu-satu lah. DMG VLC, tunggu. Okay, tunggu. Dia sama macam Filmora, kena click and drag. Okay. Okay, kita baru selesai install VLC. Sekarang ni adalah di mana saya nak selesaikan Google Chrome saya. So klik DMG. Tunggu. Okay. Dekat sini anda boleh klik, drag, masukkan ke dalam. Okay, tunggu hingga selesai. Saya boleh tutup saya punya. Okay, tunggu. Okay, next. Cara-cara nak install TeamViewer. Okay, sama juga. Yang ini lain pula proses dia. Kena klik pula dekat dia punya platform. So double klik. Okay, just continue. Klik. TeamViewer ni penting kalau anda boleh install bagus. At least saya boleh remote, ada masalah-masalah ke Okay. Alright. Okay, saya skip lah. Okay. Alright, macam biasa kita akan tutup semua application kita yang telah kita install. Dan kalau nak eject, highlight dulu, jangan main terus tarik pendrive. Ni tak ada pendrive lah. Ni kita nak tutup kan, eject. Dan boleh pergi kat Finder balik. Pergi kat application. Okay, saya akan tarik semua yang kita dah install lah. So saya klik dulu. Sorry untuk pertama kali ni video saya tak ada tripod. Okay, klik. Ni letakkan, saya suka letak tepi Safari lah, sebab dua-dua internet untuk browsing. Then kita ada
VLC yang TeamViewer. So saya letakkan sebelah Filmora. So ni bagus kalau install TeamViewer. Anda boleh letak dekat dalam anda punya laptop pun. Kalau saya nak tengok apa masalah, saya boleh remote daripada jauh. Okay. Okay, siap semua. Dan anda boleh klik pada anda punya download. Mana-mana application yang anda tak perlukan, anda boleh delete lah. Kalau nak simpan, boleh simpan lah. Tapi untuk TeamViewer, Google dan juga VLC, kita tak bagi dalam pendrive sebab versionnya berubah cepat. Dan ini boleh download direct. Okay, terima kasih pada siapa yang dah beli pendrive saya. Installation melibatkan semua A to Z bagi model E1466. Okay, 1466 2012 model MacBook Air. Semoga kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Jangan lupa subscribe video saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.